Baik, Assalamualaikum dan salam sejahtera murid-murid. Jadi untuk pembelajaran sejarah kali ini, cikgu akan ambil alih lah. Akan ganti kamu dan cikgu akan mengajar kamu tentang sejarah lah. Jadi untuk pembelajaran kita pada hari ini ialah berkaitan dengan unit 2, iaitu agama Islam di Malaysia. Tajuknya ialah agama Islam di Malaysia. Okey, jadi sinopsis apa yang kamu akan belajar di sini ialah berkaitan dengan bagaimana kepelbagaian agama dan kepercayaan dalam kalangan masyarakat. Okey, ini yang terjadi di Malaysia lah. Jadi unit ini dia cerita tentang latar belakang agama dan kepercayaan masyarakat di tanah Melayu. Dia cerita pasal sejarah bagaimana agama orang pada masyarakat pada zaman tu lah, berkaitan dengan apa agama yang dia perlu dia amalkan. Okey, jadi di sini kita akan dapat tahulah zaman dulu mengamalkan agama apa sehinggalah sekarang, iaitu kebanyakannya majoriti ialah beragama Islam. Selain itu unit yang kedua, unit ini juga menjelaskan sejarah kedatangan Islam, bagaimana Islam datang ke tanah Melayu pada zaman dulu, lama tu. Kamu cikgu tak lahir lagi. Jadi bagaimana kedatangan Islam pada Kesultanan Melayu Melaka, ya. Jadi kita tahu bahawasanya pada zaman dahulu Melaka merupakan salah satu tempat yang terkenal di dunia, ya. Ibarat sekarang macam Korea lah, kan, terkenal di seluruh dunia. Semua orang tahu pasal Korea. Jadi pada zaman dulu tanah Melayu ni pernah terkenal. Melaka, ya, Kesultanan Melayu Melaka. Jadi itulah. Jadi apa yang akan kamu pelajari ialah kamu boleh lihat pada muka surat 16 yang bawah tu. Yang pertama, latar belakang agama dan kepercayaan masyarakat di tanah Melayu. Sejarah kedatangan yang kedua ialah sejarah bagaimana Islam datang ke tanah Melayu, pada zaman Kesultanan Melayu Melaka ni, nombor 2 ni. Yang ketiga, bagaimanakah kedudukan agama Islam dalam pentadbiran negeri-negeri Melayu. Jadi bagaimana kedudukan agama Islam sebagai agama persekutuan. Dan yang kelima ialah peranan agama Islam. Apakah peranan? Kenapa Malaysia ni aman damai? Apa peranan agama Islam terhadap kedamaian yang kita kecapi ni lah, kan? Kita tak ada perang pun nak. Habis kuat buat habis kuat buat himpunan je, kan? Kita tak ada lagi lah perang. Jadi kita akan lihat pada muka surat 17. Asas kemahiran pemikiran sejarah. Jadi untuk kita nak faham tentang sejarah, kita punya sejarah Malaysia ni, sejarah tanah Melayu ni, kita mestilah faham kaitan dengan fakta lah. Fakta, bagaimana fakta tu merujuk kepada ni, nombor 1 ni. Kita faham susunan masa, berkaitan dengan masa. Macam mana, bila agama Islam sampai, tarikh sekian-sekian, bila, macam tu lah masa. Yang kedua, meneroka bukti signifikan. Mesti ada bukti. Setiap benda yang berfakta mesti ada bukti, ya. Bukti signifikan tu maksudnya penting, bukti penting kedatangan agama Islam di tanah Melayu. Jadi ada bukti. Bukti ni contoh apa? Contoh benda yang kamu dapat lihat lah. Bukti ni contohnya kamu main game. Contoh, kan, kamu main game. Bukti kamu main game apa? Bukti kamu main game mungkin dalam handphone kamu ada game. Macam tu lah. So fakta mesti kena dengan bukti, barulah dipanggil fakta.
Jadi dan yang ketiga ialah membuat imajinasi secara visual. Jadi maksudnya di sini dia nak suruh kamu faham lah. So bila kamu faham, kamu dapat terangkan kepada orang lain, dapat buat gambaran visual. Macam cikgu sekarang, cikgu faham, jadi cikgu dapat terangkan kepada kamu. Okey, ini gambar apa ni? Ini gambar masjid apa? Masjid negara ya, masjid negara di mana? Di pusat bandar lah, dekat KL. Okey. Kamu nak pergi ke Dataran Merdeka tu, kamu kalau dari Bangsa kamu akan lalu Masjid Negara. Cantik kan? Baik, kita pergi kepada muka surat 18. Agama dianuti, kepercayaan dihormati. Baik. Masyarakat di Tanah Melayu. Aduh, padam. Lambat lah pula. Okey, jadi ya, kali ini tajuk dia berkaitan dengan jadi ianya berkaitan masyarakat di Tanah Melayu sudah mempunyai beragama dan kepercayaan sejak dahulu lagi. Okey, jadi dia cakap manusia ni pada zaman, tak kira lah manusia mana-mana, pada zaman dahulu lagi dia mesti mempunyai agama. Okey, antara agama, okey, kalau kat sini kita lihat antara agama di Tanah Melayu pada zaman dahulu yang dianuti, yang diamalkan ialah agama animisme, Hindu, Buddha, Islam dan Kristian. Okey, animisme ni apa? Animisme ni kita lihat kat sini ya, yang atas ni. Kepercayaan terawal masyarakat di Tanah Melayu. Maksudnya pada awal masyarakat Melayu ni dia mengamalkan animisme dulu. Animisme ni ialah kepercayaan kepada benda-benda roh, nenek moyang, makhluk halus dan semangat lah. Macam ni dalam gambar ni kan. Contoh lah, okey. Okey, dia tengok sembah matahari, itu animisme lah. Sembah apa lagi? Sembah benda-benda alam. Okey, kebanyakannya animisme ni dia melibatkan alam semula jadi. Dia sembah angin, dia sembah matahari, dia sembah bulan. Okey, sebabnya mungkin berkemungkinan pada waktu tu dia tak ada pengetahuan lah tentang bagaimana, tentang kepercayaan kepada Tuhan. Jadi dia sembah benda-benda yang dia nampak lah, macam matahari tu kan, dia nampak besar, panas. So dia percaya bahawa matahari tu berupaya menjadi pelindung dia. Okey, seterusnya ialah agama Hindu dan Buddha ini pun okey, kita pergi ke agama Hindu dulu, dibawa ke Tanah Melayu melalui aktiviti perdagangan. Okey, jadi ianya percaya kepada kelahiran semula. Okey, kita tengok pula agama Buddha dibawa ke Tanah Melayu sama juga melalui aktiviti perdagangan, berpegang pada jalan 8 lapis mulia. Okey, jadi kat sini kita faham bahawa agama Hindu dan agama Buddha kebanyakannya dibawa melalui aktiviti perdagangan. Sebabnya Tanah Melayu, kan cikgu cakap tadi, Tanah Melayu pernah terkenal di seluruh dunia sebagai pusat perdagangan ya, di Melaka. Jadi apabila orang luar datang, dia ada bawa lah, jadi sedikit sebanyak dia bawa agama dia, jadi tersebar sama. Okey, seterusnya kita lihat kepada agama Kristian. Agama Kristian ni dia cakap telah wujud di Tanah Melayu setelah kedatangan penjajah Portugis. Okey, jadi Kristian percaya bahawasanya Yesus sebagai anak Tuhan. Okey, itu kepercayaan agama Kristian lah. Jadi sama juga, cuma tak sama. Agama Kristian ni dia datang selepas Tanah Melayu dijajah oleh Portugis. Jadi kita sedia maklum lah bahawa Tanah Melaka, pusat perdagangan Melaka pernah dijajah oleh Portugis. Jadi apabila dijajah, Kristian, penjajah telah membawa masuk agama Kristian. Okey, jadi kemudian seterusnya agama Islam. Okey, agama Islam dibawa ke Tanah Melayu sama juga oleh golongan pedagang, pendakwah dan ulama. Okey, jadi
kepercayaannya ialah berkaitan kepada rukun Islam dan rukun iman. Rukun Islam ada berapa? Rukun Islam ada 6. Rukun iman ada 6 ya. Rukun iman percaya kepada Tuhan, kepada Allah, percaya kepada malaikat, percaya kepada Rasul, percaya kepada Al-Quran, percaya kepada hari kiamat, percaya kepada qada dan qadar. Ada 6 rukun Islam. Dia ada berapa? Rukun Islam ada 5, iaitu mengucap 2 kalimah syahadah, yang asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Yang kedua ialah mendirikan solat. Yang ketiga ialah berpuasa. Yang keempat ialah mengeluarkan zakat. Kena bayar zakat ya. Zakat ni maksudnya harta pencarian kamu kena keluarkan bagi dekat orang yang susah. Dan yang kelima ialah pergi menunaikan ibadah haji. Ibadah haji ni setahun hanya sekali. Okey. Jadi aktiviti dalam kumpulan bincang latar belakang agama dan kepercayaan di tanah Melayu. Dia suruh bincang lah latar belakang agama dan kepercayaan tanah Melayu. Jadi di sini kamu boleh lah buat mind map kan. Kamu boleh imajinasi tanah Melayu. Apa agama, kamu tanya boleh, apa agama yang pernah ada di tanah Melayu. Jadi kamu tahu kat sini agama di tanah Melayu dia ada macam disebut dalam buku teks ni lah. Ada agama permulaan animisme. Yang kedua agama Hindu dan Buddha. Dan selepas itu agama Islam. Seterusnya agama Kristian dibawa oleh penjajah. Okey. Baik, kita tengok pada muka surat seterusnya. Okey, muka surat ini nanti kita akan belajar pada minggu hadapan lah. Jadi untuk hari ini kamu akan belajar dulu. Kamu akan objektif pembelajaran kamu ialah sekarang kamu dah tahu apa agama yang ada di tanah Melayu pada zaman dahulu hinggalah sekarang. Jadi sebab itulah di Malaysia ni ada pelbagai jenis agama. Okey. Dan kita hendaklah sentiasa menghormati antara satu sama lain. Janganlah sebab setiap agama mengajar kita untuk melakukan kebaikan. Betul tak? Jadi di sini dan itu sajalah untuk pelajaran kamu hari ini. Jadi kamu tahulah sikit sebanyak tentang animisme. Okey, apa dia punya animisme ni, ciri-ciri dia apa? Macam animisme dia percaya kepada roh, nenek moyang, makhluk halus dan semangat. Okey, contoh agama Hindu pula kepercayaannya yang disebut di dalam buku ni lah berkaitan dengan sedikit sebanyak ada menyebut tentang kelahiran semula. Maksudnya kelahiran semula ni bila kamu mati, kamu percaya kamu akan dilahirkan semula. Okey. Cikgu ada pernah cikgu pernah tengok cerita lah yang mana cikgu dapat bagi berkaitan dengan agama yang percaya kepada kelahiran semula ni. Kalau kamu buat baik dalam hayat kamu yang sebelum ni, kamu akan dilahirkan semula sebagai seorang manusia lah. Terbalik pula kepada orang jahat. Apabila kamu buat jahat di kehidupan sebelum, berkemungkinan kamu tak lahir semula sebagai manusia. Mungkin kamu lahir sebagai haiwan ke, macam tu lah. Itulah maksudnya berkaitan dengan kepercayaan kelahiran semula ni lah. So jadi buat baik lahir sebagai manusia. Kalau kamu buat jahat, berkemungkinan kamu dilahirkan sebagai haiwan lah, tikus ke, ular ke, kan. Okay, agama Buddha dia ada persamaan dengan agama Hindu, tapi dia ada perbezaan. Macam ni, berpegang pada jalan 8 lapis mulia. Maksudnya apa
8 lapis mula, yang tu kita kena carilah, nanti cikgu akan terang pada minggu hadapan. Jadi untuk agama Islam, kita kena wajib, kita asasnya ialah, asas agama Islam ni senang je. Kamu kena ingat pada rukun Islam dan rukun iman. Macam cikgu cakap tadi, rukun iman ada 6 perkara, rukun Islam ada 5 perkara. Ada, kalau nak senang cari lagu Raihan, dia ada beritahu tentang rukun iman dan rukun Islam. Mudah untuk diingat sebab dia lagu. Okay, untuk agama Kristian pula, dia berkaitan dengan kepercayaan terhadap Jesus sebagai anak Tuhan, Son of God. Yes. Dia ada 3 Trinity konsep, iaitu Holy Father, Holy Spirit dan Jesus. Jadi agama Kristian ni dia anggap 3 ni satu lah, macam tu lah. So dia cakap, dia percaya bahawasanya Jesus ni sebagai anak Tuhan. Okay. Jadi Jesus ni kalau dalam bahasa Melayu dipanggil Nabi Isa lah. Dia ada perbezaan, dia ada sedikit perbezaan dengan agama Islam. Kita percaya agama Islam percaya bahawasanya Nabi Isa itu ialah Nabi, bukan Tuhan. Manakala agama Kristian percaya bahawasanya Nabi Isa itu ialah seorang Nabi dan Tuhan. Itulah perbezaan dia, ada perbezaan dekat situ lah. Okay. Jadi itu sahaja pelajaran untuk kita untuk hari ini. Jadi tugasan nanti cikgu akan bagilah pada minggu hadapan. Untuk minggu ni cikgu nak kamu faham dulu apa yang cikgu ajar berkaitan dengan agama yang ada di tanah Melayu dari dulu hinggalah sekarang. Okey. Itu sahaja pelajaran kita hari ini. Sekian, terima kasih.